السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أخلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آل حق قدره ومقداره العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, marilah kita sama-sama mempertingkatkan ketakwaan, mempertingkatkan keimanan kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama kita beristighfar, bertahlil dan bertahmid serta bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita katakan dan apa yang kita ungkapkan ianya akan menjadi salah satu talian hayat kita kelak apabila kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala kelak nanti. Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayh. Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayh. Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillah tuan-tuan, mudah-mudahan apa yang telah kita ungkapkan ianya akan menjadi salah satu daripada pemberat neraca kita apabila kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala kelak nanti. Tuan-tuan hadirin, ibu-ibu, bapa yang dirahmati oleh Allah. Ibu ada tak? Surau ni tak tahu noh. Ibu-ibu yang duduk kat rumah yang dirahmati Allah. Kan dengar kan? Ya, depa dengar. Hari ini marilah kita sama-sama bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnianya, dengan inayah dia, dengan nusrah yang Allah Subhanahu wa taala bagi.
kita sama-sama dapat duduk berhimpun dalam majlis, kita dapat sama-sama berhimpun untuk duduk dalam rumah Allah Subhanahu wa taala, bagi kita sama-sama mendengar tentang hadis-hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan apa yang kita dapat dengar ni hari ni, apa yang dapat kita pelajari pada malam ini, kita dapat sama-sama untuk ambil kongsi, untuk bawa balik, untuk share, untuk berkongsi dengan sama-sama ahli keluarga kita mahupun dengan sahabat-sahabat kita yang tidak dapat hadir bersama dengan kita pada malam ini. Sedang tak sedang kita ni antara umat Allah Subhanahu wa taala, antara hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala pilih untuk kita duduk dalam majlis ilmu ni. Bukan kata semua orang yang Allah Subhanahu wa taala dia bagi nak boleh duduk pada malam ni, dah. Dia pilih antara kita dengan banyak kelebihan-kelebihan, yang mana yang Allah Subhanahu wa taala kalau dia nak bagi kelebihan-kelebihan itu, maka orang tersebut adalah orang yang terpilih di sisi dia. Sedang tak sedang kita ni antara orang yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang niat kita saja mai nak sembahyang berjemaah, duduk pilah Ustaz, dia kata. Dengar pilah Ustaz tu cakap apa lagi. Agak boring, kita keluar mai. Kadang-kadang macam tu. Kadang-kadang dia mai dengar, duduk dekat mana-mana pun saja dia mai singgah sembahyang, tiba-tiba ada saja Ustaz duduk, dia kata duduk bila dengar Ustaz, lagi sambung balik perjalanan dia. Tapi hakikat yang sebenarnya Allah Subhanahu wa taala dah pilih dah kita daripada kalangan ribuan. Kalau kita tengok di kawasan yang ni, rumah banyak kawasan ni, kawasan Shah Bandar kita ni rumah banyak, berapa unit pun tak tahulah, saya bukan bahagian kira rumah kan. Tapi antara orang-orang yang terpilih Allah Subhanahu wa taala panggil kita. Dengan sebab apa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebut, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Allah Subhanahu wa taala kalau dia nak seseorang itu menjadi orang yang baik, man yuridillahu bihi khairan, Allah Subhanahu wa taala nak kalau seseorang itu jadi baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan bagi dia ilmu yufaqihu fid din, bagi dia memperdalami ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab tu kita sebut kita ni antara insan yang dipilih oleh Allah. Yastaghfiru lil alimi ma fis samawati wal ard, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut kepada kita semua segala bentuk benda makhluk yang Allah Subhanahu wa taala jadikan di antara bumi dan juga langit ni akan beristighfar, akan memohon kemaafan bagi seseorang yang menuntut ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang tak sedar hari ni, mereka kata tak apalah, cukuplah dengan apa yang ada. Kadang-kadang mereka tak tahu yang mana pihak daripada juzuk ilmu yang dikatakan sebagai ilmu fardu ain, dan yang mana lagi satu juzuk yang dikatakan dengan ilmu fardu kifayah. Kadang-kadang orang kita masih duk tertukar lagi antara dua tu. Mereka masih lagi duk berlumba-lumba mencari dengan ilmu-ilmu yang sepatutnya ilmu itu bersifat dengan fardu kifayah. Duk pergi cari ilmu untuk nak cari makan duit saja, yang tu saja. Tak mau untuk nak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab itulah kita pada malam ni tak dapat tidak perlulah memperbanyakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana kita ni antara insan, antara orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk sama-sama dengar, berkongsi sedikit sebanyak tentang hadis-hadis daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana yang kita rasa hadis ni apabila kita ikut dan niat betul-betul, maka dengan setiap apa saja perbuatan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita dapat praktikkan dalam diri kita, maka ilmu itu insya-Allah akan menjadi salah satu daripada ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala.
Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, kita tengok kata-kata daripada Sayyidina Ali karamallahu wajhu. Sayyidina Ali karamallahu wajhu wa radhiyallahu anhu, iaitu sepupu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khalifah yang keempat dalam pemerintahan Islam selepas daripada pemerintahan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama dia Ali bin Abi Talib bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf, sama dengan tutur zalur jalan daripada nasal ataupun nasab baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia dikahwinkan dengan puteri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu Sayyidatina Fatimah, anak kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada usia 15 tahun. Sayyidina Ali ni dia kahwin ramai. Tapi kahwin cerai lah. Kahwin cerai, ada yang kahwin mati. Bukan kata kahwin ramai tu sekali duk balik dia kata Sayyidina Ali kahwin ramai, aku pun nak kahwin ramai. Tak dah kan. Mana kata kahwin 4 orang tapi ramai. Kalau kita tengok dalam dia punya silsilah dia kan, bahawa Sayyidina Ali ni dia kahwin ramai. Antara dia anak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Siti Fatimah, antaranya lagi Umamah bin Abil Ais, Khawlah kan, Sayyidatina Khawlah dan Sayyidatina Ummul Walad. Yang tu 3 nama saja. Banyak lagi nama dia, antara dia lagi Al-Khawlah bintu Ja'far. Itu antara isteri-isteri dia. Dan gelaran-gelaran yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi kepada Sayyidina Ali pun banyak. Antaranya Al-Amin, antaranya lagi Al-Murtada, antaranya lagi yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi kepada Abu Muhtadi. Banyak yang gelaran-gelaran yang diterima oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhu. Dan antara gelaran yang paling dia suka sekali iaitu Abu Turab, bapa kepada debu. Yang ni yang paling dia suka sekali. Sebab gelaran ni betul-betul yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi kepada Sayyidina Ali, Abu Turab. Dengan sebab apa? Dengan sebab ada satu kisah dia yang mana yang dia marah kepada Siti Fatimah. Ada kisah sikit, dia ada bertelaga sikit dengan Siti Fatimah, anak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidina Ali pun keluar, dia pergi duduk di luar rumah dia. Dia tak mau masuk dalam rumah dia. Maka dia pergi sandar dekat satu kawasan tepi dinding daripada rumah dia. Ada setengah riwayat kata dekat masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang mana-mana pun kita tahu memang antara rumah-rumah sahabat ni memang dekat dengan masjid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Masjid Madinah. Jadi bila kata dia sandar saja, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu tengok, dia kata hang duk buat apa dekat sini? Dia tengok Sayyidina Ali duduk bersandar, kan? Lepas tu Sayyidina Ali pun cerita kat dia. Kemudian Nabi kata sabar. Nabi suruh dia bersabar. Dengan sebab itulah kita kena orang perempuan ni kita kena bersabar. Memang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan depa macam tu. Manja kadang-kadang sikit-sikit kena pun manja kan. Jatuh peleotnya, tak kata korang lain kita punya orang zaujah kita pun sama kan. Jatuh sikitnya kadang-kadang tu. Kita kadang-kadang tu dalam masa seminggu 2 kaki orang panggil terseliuh tu elok kan. Dia tu kadang-kadang tu tengoklah lama sikit nak. Memang Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi kita macam tu. Dia ada seorang dia buat antara lembut dengan yang keras ni. Kalau kata dua-dua lembut lah jenuh pula kan. Yang abang ni pun lembut, yang seorang lagi pun lembut kan. Kalau kata yang ni terpeleot, abang dia pun terpeleot, dua-dua ambil masa sampai sebulan jenuh lah tuan-tuan. Jadi seorang okey, seorang lagi tak okey. Memang. Jadi dalam cerita tadi bila kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tengok, Rasulullah pun bagi nasihat pada dia, sabar. Dia kata sabar dengan isteri kamu ni. Kemudian dia bangun-bangun, Nabi kata kat dia, Nabi nasihat kat dia, pergi masuklah dalam rumah, tidur dekat rumah. Dia kata tak elok benda ni kan, sebab kita mengasingkan dengan isteri kita. Maka bila dia bangun tu, Nabi Muhammad tengok bekas kesan daripada dia bersandar tadi tu, ada debu dekat belakang dia tu.
Maka Nabi sambil-sambil duk retuk-retuk debu tu buang dekat dia tu, kan, pak metua yang baik ni. Yang ni antara contoh dia juga nak jadi pak metua yang baik, kan, cara dia, bagi nasihat kepada menantu kita. Boleh tak kita buat macam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, duduk macam tu, kan? Kadang-kadang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kan, ada juga yang menantu dia biasa tidur atas paha dia. Kan, kita hari ni harap kan tidur atas paha pak metua tu. Rasa nak pergi letak sikit dia kepala ni, dia automatik. Orang kata automatik, dia punya paha tu nanti dia kuih naik tu. Siapa berani try lah. Saya pun tak berani duk cakap depan ni, berani tak juga. Tuan-tuan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, apabila Nabi buat, maka Nabi kata dekat dia, Nabi pun panggil kat dia Abu Turab, kan, dengan sebab kesan daripada debu-debu yang duk dekat baju dia ni. Maka Sayyidina Ali karamallahu wajhah ni, dia suka dengan gelaran Abu Turab. Dengan sebab itulah dia dapat gelaran Abu Turab, dan gelaran tu lah dia selalu guna apabila dia bersama dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dia meninggal pada 25 Januari tahun 661 Masihi. Sebab apa yang kita cerita pasal Sayyidina Ali pada malam ni? Bagi tahu sikit-sikit tentang latar belakang sepupu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antara ahli bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan kata ustaz tu lagi dia kata ustaz tu main duk mengajar Sayyidina Ali, ustaz tu pun dah Syiah dah satu macam pula, kan. Bukan boleh harap kau, kan. Kita main duk cerita tu suruh kenal, biar kenal siapa yang ahli keluarga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biar ada antara kasih kita dengan ahli keluarga Nabi. Dan juga paling penting sekali, antara kita kena wujudkan kasih sayang kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita nak wujudkan? Antara salah satunya kita tengok dengan sifat-sifat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah. Kitab menceritakan tentang kepribadian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum daripada ni kita dah tahu bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minat pakai celok, kan. Kita dah tahu cara Nabi Muhammad pakai celok, cara Nabi sikat, cara rupa parah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita memperbanyakkan, dan kita wajib kata kita nak kena memperbanyakkan selawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi, ataupun ada setengah yang kata boleh jumpa dalam keadaan yaqizah, iaitu kita bangun boleh jumpa dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalau boleh kita minta doa betul-betul kepada Allah Subhanahu wa taala agar dianugerahkan untuk melihat baginda apabila kita duduk di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala, walaupun hanya sekali saja pun tak apa dah, boleh tengok. Jadi perbanyakkan dengan selawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, antara kata-kata Sayyidina Ali karamallahu wajhahu wa radhiyallahu anhu, dia bagi tahu kepada kita pada malam ni, kita bagi tahu pula kepada sahabat-sahabat hadirin yang dirahmati Allah. Ibu-ibu bapa kita ni, ibu-ibu tak ada juga, dia kira dah keluar ibu, ya. Tempat lain ada ibu, hari ni tak ada ibu. Bapak-bapak sekalian, sekali bapak-bapak balik bagi tahu ke ibu-ibu macam tu. 4 benda yang Sayyidina Ali sebut kepada kita, 4 benda yang mendorong seseorang itu untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Arba'atu tad'una ilal jannah. 4 perkara yang akan membawa, yang akan menyeru seseorang itu untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Yang pertamanya disebut dengan kitmanul musibah. Yang keduanya kitmanus sadaqah. Yang ketiganya wabirrul walidain wa iktharu min qaulin la ilaha illallah. Sayyidina Ali sebut kepada kita 4 benda ni yang akan membawa kita kepada syurga. Kemudian dia sebut kepada kita arba'atun minasyiqa. Arba'atun minasyiqa ni 4 perkara yang akan membawa seseorang itu kepada kesengsaraan ataupun kedukaan. 4 perkara ni. Yang pertama, jarusu wa waladus su'i wa imra'atus su'i wa manzilul dayyiq.
Ada 4 perkara ni. 4 perkara boleh bawa kita kepada syurga Allah Subhanahu Wa Taala, dan 4 perkara akan membawa kita kepada kesengsaraan apabila kita duduk di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ni. Yang pertamanya, benda yang akan boleh membawa seseorang itu kepada syurga yang dikatakan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhu wa radhiyallahu anhu, iaitu kitmanul musibah. Kita kena simpan, kita kena rahsiakan dengan musibah yang berlaku ke atas diri kita. Apa saja yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada kita, apa saja yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi ujian kepada kita, apa saja yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi bencana kepada kita ataupun ahli keluarga kita, maka kita kena pegang, kita kena simpan rahsia tu, dan juga kita jangan kita nak mengadu kepada orang ramai, melainkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana di sebalik musibah yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi itu, kerana di sebaliknya ada satu lagi, iaitu hikmah yang mana yang Allah Subhanahu Wa Taala akan sertakan selepas daripada musibah itu. Kalau kata tak ada hikmah pun, maka musibah yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada kita itu adalah untuk nak mengangkatkan darjat seseorang itu dan nak menghilangkan dosa yang ada pada diri dia. Dengan sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala sediakan musibah kepada kita. Jangan kita duk merayu, jangan sampai kita ni duk cerita dekat merata-rata tempat. Tapi orang kita hari ni macam tu, tuan-tuan, kan? Bila kata ada kena musibah saja, nanti dia pergi cerita ke orang lain. Bila kata kena ada ujian saja, nanti dia duk pergi share habis satu kampung dia. Kalau kata kawasan Shah Bandar ni, kalau dia kena musibah tu, kadang-kadang tu habis satu kawasan semua tahu tentang musibah dia. Kalau orang lain tahu dengan sebab bukan perkhabaran daripada dia, tak ada masalah. Ini sebut tasyawal hari ni, no? Selalu dekat-dekat nak habis. Oh, ini awal. Tak mana dah. Mana kata? Nah, mana kata kalau kata dia kena musibah tu, dia kena simpan dia punya musibah. Kadang-kadang tuan-tuan kan ada, tak tahulah pernah berlaku tak kat tuan-tuan, kadang-kadang tu kita dok tengok sahabat-sahabat kita ada lah juga yang pernah berlaku, kan? Nak makan ni dah lama dah duk nak makan dengan sotong celup tepung ni. Teringin lama dah sotong celup tepung. Kebetulan hari tu bila kata dia pergi ke pasar tu, dia jumpa dengan sotong, belilah 1 kilo, bawa balik ke rumah dia. Yang bini dia pun kerja, yang dia pun kerja. Dua-dua orang sama-sama kerja. Hak kata dia bini dia tadi kerja pun balik pun letih, hak dia pun balik pun letih. Dalam keadaan balik letih tu dan lagi singgah dekat simpan maklum tu, dia pergi beli sotong, bawa balik pergi dekat bini dia. Dengan sebab lama dah nak makan sotong celup tepung ni. Yang kata tadi bila kata dah balik rumah tu, sembahyang asar, suruh bini dia tolong goreng celup tepung Ustaz, dia kata. Hak bini dia pun balik tak apalah, hak jenis sami'na wa ata'na ni, isteri solehah, kan? Bila kata balik tu, okey tak apa abang, lagi lepas kita sembahyang cek pun goreng lah celup tepung. Yang laki nak makan, tak apalah. Dia pun celup sembahyang, apabila siap kata sembahyang, pi goreng pi dia punya sotong. Si suami tadi, yang si suami tadi pun duk rehat. Laki dia macam tu lah, mana-mana pun macam tu, dia balik dia nak rehatnya. Bini dia duk masak, dia tak kisah lah, kan? Yang dia tahu dia nak lagi lepas pada maghrib, dia kata kita boleh makan sama-sama. Dia kata nak makan malam, dinner bersama-sama. Yang bini dia tak larat dah, balik tak apalah, dia kata goreng pi. Goreng tu dia pesan dekat anak dia, along dia kata mak tak larat dah, hang tolong pi letak nasi sat, jerang sat nasi, pak hang nak makan nasi. Mak tak apa, mak masak goreng ni sat, hang tak pandai buat. Yang anak dia pun pi basuh-basuh beras apa, pi letak dalam apa tu orang panggil perayuk nasi ni. Yang tadi pak dia pun duk relax dah. Lepas tu masuk saja maghrib, sama-sama sembahyang, pi sama-sama sembahyang berjemaah. Yang pak dia kata hari ni abang tak mau pi surau lah, sebab malam ni insya-Allah kita nak makan sedap sikit, lama dah duk teringin, kita sembahyang jemaah kat rumah. Hak pak dia ni dah lama sangat dah, kan, duk teringin duk teringat tu, baca tu sira cepat habis dah, kan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kan? Satu nafas
waladdallin. Habis-habis itu tuan-tuan kan, bila kata habis saja daripada dia duk habis saja daripada semayang tu, nak pergi buka-buka tu, buka tudung saji, tengok-tengok, dia kata lama tak boleh, seronok hati ni kan. Isteri yang solehah dia pun sebut macam tu, seronok kan. Duduk tu sebelum daripada makan tu, ambil sotong tu, bubuh celah jari tu, buat apa cincin, duduk main seronok. Dia kata lama tak boleh nak makan dah, dia kata kan. Duduk seronok tu, dia kata pergi ambil nasi sat, pergi bubuh nasi sat. Mak dia duduk dulu lagi, duduk semayang sunat. Hak yang pak ni tak sabar dah kan, dah boleh nak makan sotong ni. Suruh anak dia pergi tengok Ustaz kan. Anak dia pun tak ada kat depan, dia pun pergi tengok sendiri. Buka-buka periuk, sedih, teriak seorang-seorang, duduk teriak, pergi duduk dekat meja balik teriak, sebab apa ni pula kan. Yang bini dia duduk dalam ni, laki aku sebab apa pula ni kan. Sedih sangat kau boleh makan sotong hari ni, dia kata. Pergi tengok lah, anak dia lupa nak tekan periuk tu, duk teriak macam budak-budak. Yang anak yang tadi tu kan, yang anak mai pula kat belakang, mai duk urut belakang pak. Sabar pak, sabar kan, sekejap boleh dah makan, kita jerang balik kan. Hak pak ni macam tu. Ada juga jenis kata kena musibah ni kan, tuan-tuan tak tahu biasa kena tak, kita dulu biasa dah juga kan. Yang ni pak yang pergi letak nasi sendiri. Pak kita tu dia pergi letak nasi bulan puasa, mana kata malam tu buka puasa dengan ayam, kurma. Dia kata tak apa, malam ni hari ni insya-Allah sama-sama kita ikut dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang ngaji dia ikut tu lah, ikut dengan sunnah. Selalu tak ikut sunnah tak apa, malam tu kena kat dia, ikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Musibah kan, kita sendiri pun baru ni kan, baru ni lah malam raya perasaan tak tahu lah, 2 biji kereta kan, yang sebiji kereta zaujah kena langgar depan belakang kan. Yang sebiji lagi besok tu pula ada seorang mak rempik ni, baik punya corner, dia ambil side Valentino Rossi, baik kena pula bumper 2 biji untuk raya ni. Allah Subhanahu taala uji, tak apa, benda tu Allah Subhanahu taala uji, dengan sebab tu lepas pada tu Allah Subhanahu taala nak ganti yang lebih baik. Kitmanul musibah yang pertama tuan-tuan, kalau kena kat kita musibah, apa jenis saja musibah pun, kita simpan dan kita husnuzan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala akan ganti benda yang lebih baik lagi lepas ni kepada kita. Yang keduanya, Sayyidina Ali karamallahu wajhahu sebut kepada kita, wa khidmatus sadaqat, simpan ataupun sembunyi dengan pemberian sedekah-sedekah kita. Dengan sebab tu hadis Nabi Muhammad yang lain Nabi sebut, kalau boleh kita bagi ganjaran ataupun kita bagi sedekah kepada mana-mana pihak, kalau kita bagi belah tangan kanan, mana kata satu lagi daripada tangan kita tak mengetahui, mana kata keikhlasan kita dalam bagi sedekah tu kita kena jaga baik-baik, dan kita kena sembunyikan pemberian kita pada hari ini. Tapi hari ini yang kita duk tengok ramai nak bagi sedekah, panggil semua buat satu conference, panggil semua dengan pemberita-pemberita dan sebagainya. Maka benda-benda tu sepatutnya dia akan membawa seseorang itu kepada menjadi riya dan juga takabur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia akan memotong dan menghilangkan segala ganjaran-ganjaran yang sepatutnya Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan kepada dia, tetapi dengan sebab dia tu ada sifat sikit riya dan takabur, maka sifat yang dia bagi sedekah tadi telah hilang ganjaran daripada sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, simpan sedekah tu, ataupun orang kata qitmanus sedekah, sembunyikan pemberian sedekah kita. Bukan kata sembunyikan pemberian sedekah ni bukan kata jangan duk tak sedekah, bukan maksud macam tu. Kena biar faham. Saya dia duk ingat kata sembunyi sedekah, lepas ni tabung lalu pun dia tak bubuh. Sebab apa? Ustaz dia kata sembunyikan sedekah tadi. Tak, jangan duk buat macam tu, harum biru pula sekali kan. Mana kata tu kadang-kadang yang kita duk tengok, kalau kata duduk belah depan ni tuan-tuan tak apalah kan, tak pasal lah, sebab duk menghadap pun ni kita hadap depan ni boleh nampak macam-macam. Tak apa, bukan sini lah, belah tempat-tempat lain tu. Kadang-kadang tu dia buat lena boleh, no? Kadang-kadang sebetulnya tak lena pun, mula-mula duk dengar mata pun tengok khusyuk elok, bila kata tabung lalu depan dia buat lena tu, tu lalu relax, buka ni sikit sebelah angkat tengok
lalu dah tak apa. Dia buka balik mata. Ada lah jenis perangai macam tu. Tapi jangan duk khidmah sedekah biar faham elok-elok. Yang kemudian Sayyidina Ali sebut kepada kita, wa birrul walidain, buat kebaikan kepada dua orang tua kamu. Bertepatan dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Nabi sebut, yang Sayyidina Jibril alaihi salam mendoakan bagi seseorang yang apabila dia ada dua orang ibu bapa dia yang telah tua, ataupun salah seorang daripada dua orang ibu bapanya yang telah tua, tetapi dia tidak menggunakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala bagi, dia tidak melakukan ketaatan kepada dua orang ibu bapanya, maka Jibril alaihi salam sebut berdoa kepada orang tersebut dengan wailun. Lafaz wailun yang diterjemahkan oleh para mufassir dan muhaddisin iaitu lafaz celakalah orang-orang yang mana yang dia ada dua orang tua dan juga ataupun salah seorang daripada dua orang tua ini, tetapi dia tidak menggunakan nikmat ataupun kelebihan yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada dia dengan memanjangkan usia ibu bapa dia untuk menjadikan dia salah seorang daripada ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ini ada dalam tiga perkara yang apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam langkah naik ke mimbar, dia pun sebut amin. Mimbar kedua, tangga kedua, amin. Tangga ketiga, amin. 3 kali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebut amin, yang para sahabat tak tahu sebab apa Nabi naik saja mimbar sebut amin. Tapi Nabi seorang saja yang nampak malaikat Jibril alaihissalam membacakan 3 doa. Yang pertamanya iaitu orang-orang yang mana ada 2 orang ibu bapanya, may yudriku abawaini au ahadu min ahadihima, ataupun salah seorang daripada 2 orang ibu bapanya dan tidak melayakkan diri dia untuk masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Orang ni malaikat Jibril sebut wailun, celakalah orang ni, dan telah diaminkan doa malaikat Jibril oleh Sayyidul Mursalin, iaitu ketua bagi segala rasul, ketua bagi segala malaikat doa, ketua bagi segala rasul yang mengaminkan doa ni. Lalu Nabi pun sebut amin. Doa ni kalau siapa kena, wallahu alam, wali'udzubillah, dan kita minta jauh betul-betul. Yang mana kalau pada malam ini tuan-tuan yang ada ibu bapa, yang ada salah seorang daripada ibu bapa, maka tolong periksa dan tolong cek balik hubungan kita dengan mereka. Mudah-mudahan dengan kita dengan mereka, walaupun kita tengok berat sebagaimanapun kita nak jaga mereka, mereka tetap dengan ibu bapa kita. Dan kita gunalah betul-betul peluang ini untuk melayakkan diri kita berada dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Wa birrul walidain, Nabi sebut, dan buat Sayyidina Ali sebut wa birrul walidain, dan buatlah kebaikan kepada 2 orang ibu bapa kamu. Dan yang keempatnya, wal iqsaru min qaulin la ilaha illallah, dan memperbanyakkan berkata atau mengucapkan la ilaha illallah dengan lafaz la ilaha illallah. Duduk saja-saja la ilaha illallah, buat apa pun la ilaha illallah kan. Kadang-kadang tu minat lagu pun kan, tukang api ke lirik pun boleh juga kan. Ada biasa dengar lagu, jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama dia dikebas orang. Biasa ke no? Biasa tak? Kalau tak biasa tu memang wara'dun wa barq, memang waraq gila-gilanya kan. Jangan tunggu lama-lama. Tu zaman kita masa kecil-kecil kan. Tukarlah la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Daripada duk menyanyi merapu tu, tukar pi. Yang tu yang kita duk sebut kadang-kadang tu pasal qasidah tu kan, lagu Hindustan, tukar pi kepada lagu-lagu yang baik ataupun qasidah memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ilahi wa maliki anta tahab kaifa hali wa bima qara hal qalbi min at-taha
حكاني قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري يا إلهي وملكي. Layan kan, layan. Rasa macam nak biasa dengar tu, tapi tak tahu lah. Dia kalau ada ibu-ibu seronok tanya mereka duduk seronok, mereka dah biasa kan. Hak bapak-bapak ni dia tak biasa pun. Mereka ni memang jenis hak duduk dengar apa tu sallallahu ala Muhammad, jenis-jenis tu ya. Ya ilahi kan biasa dah. Biasa kan. Rasa macam nak biasa dengar kan. Hamko hamise curalo, sama. Tak apa, yang tu balik sambung dekat rumah. Baik, tuan-tuan hadirin dan hadirat yang dirahmati, arba'atun tad'una ilal jannah. 4 perkara yang akan membawa seseorang itu kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kitmanul musibah, simpan ataupun rahsiakan dengan musibah yang berlaku. Yang kedua, kitmanus sadaqah, simpan ataupun rahsiakan dengan pemberian atau sedekah kita. Yang ketiga, wabirul walidain, dan melakukan kebaikan kepada kedua orang ibu bapa kita. Dan yang ketiga, benda yang mudah yang boleh praktikal mulai malam ni kita terus buat, wal iktsaru min qaulin la ilaha illallah, dan memperbanyakkan dengan lafaz la ilaha illallah. Dan 4 kesengsaraan tu nanti insya-Allah bila-bila. Kalau kata 4 lagi malam ni kitab kita tak bergerak, tuan-tuan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. 4 kesengsaraan yang disebut oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhu, insya-Allah pada hisah-hisah yang akan datang, kalau kita ingat insya-Allah kita akan sebut lagi kepada tuan-tuan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Baik, kita sambung balik dalam kitab kita, iaitu tentang pakaian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Babu ma jaa fi libasi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini pada bab menyatakan tentang fi libasi, pakaian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baju jenis apakah yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka pakai? Jenis baju apakah yang Nabi pakai dan apa yang dia suka sekali pakai? Lepas ni kita akan tengok ada beberapa pakaian yang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia suka pakai dalam kehidupan seharian dia. Hadis yang ke-54 daripada Ummu Salamah, yang tu kita dah baca dah kan. Kalau tak salah kita baca dah hadis tu. Salah tak salah? Baca dah kan? Kalau kata tak baca lagi, Allahu akbar. Atau bawa kitab tu, atau bawa kitab tak tahu, tak tanya dah kan. Okey. Baik, yang Ummu Salamah kita dah baca dah pada hisah sebelum ni, pada pelajaran ataupun pengajaran kita daripada sebelum ni. Kita dah baca hadis yang pertama daripada Ummu Salamah, yang kita tahu Ummu Salamah ni janda. Dah kita dah cerita dah tentang Ummu Salamah ni, bagaimana dia ni kematian suami dia, bagaimana dia betul-betul sayang dengan suami dia, orang yang paling sayang sekali. Ummu Salamah mati saja laki dia, dia kata tak ada orang yang paling baik sekali dengan, yang paling baik lagi daripada laki dia. Dia orang paling yang dipuji sekali dengan laki dia. Sehingga kan Rasulullah SAW apa orang panggil, mai cuba mengkhabarkan dengan berita gembira, nak cuba pujuk dengan kat dia, sebab dia duk teriak tentang kematian si bapa tadi ni, si suami dia tadi. Jadi Nabi kata lepas ni insya-Allah Allah akan ganti orang yang lebih baik daripada Abu Salamah. Rupanya Nabi Muhammad SAW sendiri yang menjadi orang pengganti bagi Abu Salamah. Baik, kemudian kita tengok hadis yang seterusnya, hadis yang ke-55, masih lagi datang daripada Ummu Salamah, cuma daripada tariq yang lain. Qala haddatsana Ali bin Hujr qala haddatsana Al-Fadl bin Musa an Abdul Mu'min bin Khalid an Abdullah bin Buraidah an Ummu Salamah qalat kana ahabbu thiyab ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-qamisa. Bahwasanya telah berkatalah Ummu Salamah, adalah pakaian yang paling disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu baju qamis ataupun baju gamis. Jenis mana baju gamis ni? Jenis qamis ni bagaimana?
Kan? Jadi para mufassirin ataupun para muhaddisin, mereka tengok bagi lafaz baginda yang menyatakan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka pakai baju dengan dinamakan sebagai gamis ataupun qamisah. Bahwasanya baju qamisah ini adalah baju kemeja. Hak kita hari ini kita panggil kemeja. Yang kemeja pakai baju ni tak ada butang sampai terbelah ke bawah. Ada juga ulama kata baju qamisah ini juga dikatakan sebagai jubah, baju yang labuh sampai ke kaki tu, kan? Yang tu qamisah. Tapi beza antara jubah yang kita duk sebut hari ni, yang kita duk panggil jubah-jubah ni, dengan al-qamisah ni, sepatutnya kita ni istilah kita tak kena. Orang Malaysia kita ni, kita duk panggil jubah, kan? Macam saya pakai ni, kita panggil baju jubah kan? Jubah sebab sampai sini butang, kemudian bawah sampai ke buku lali. Tapi sebenarnya yang ni yang dinamakan sebagai qamis ataupun qamis, gamis. Yang ni yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka pakai. Ada pun kadang-kadang Nabi pakai dengan jubah. Jubah-jubah ni kalau kita tengok daripada sudut perkataan, daripada tafsir perkataan, daripada kamus Arab, maka jubah ini adalah baju yang mana yang panjang macam ni juga sampai ke buku lali, tetapi dia mempunyai butang daripada atas sampai ke bawah. Yang tu yang dinamakan sebagai jubah. Jadi antara beza dia gamis dan juga jubah adalah jubah ini adalah baju yang terbelah di tengah-tengah dan ada butang sampai ke bawah. Yang tu yang panggil jubah. Yang ni qamis, yang ni gamis ataupun qamis. Cuma kita ya duk panggil jubah. Panggil bilah jubah pun kan tak apa, tak lari akidah pun, sikit pun tak lari akidah. Cuma hari ni biar kita nak ajak biar bagi faham bahwasanya beza antara jubah dan juga antara qamis yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka pakai. Jadi Ummu Salamah bagi tahu kepada kita antara yang paling suka sekali Nabi pakai adalah qamisah, iaitu jubah. Hari ni kita panggil jubah, saya pun dah panggil jubah dah kan. Yang jubah macam ni, mana kata jubah yang ada dia punya belahan baju dia tu tak sampai ke bawah. Kalau kata sampai yang ke bawah tu, istilah bagi dalam bahasa Arab dipanggil sebagai jubah. Adapun yang ni dipanggil sebagai qamis. Al-qamisah, qaf min sad, jim ba ada tasydid, ta marbutah, jubah. Mereka panggil jubah kepada baju yang tadi. Biar pandai beza. Antara pakaian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga dipanggil sebagai ridha. Nabi suka pakai ridha. Kan kita duk dengar kan, orang dah sebut Nabi suka pakai ridha. Orang daripada Mesir bawa balik ridha dan sebagainya. Ridha ni pakaian atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ridha ni yang kadang-kadang kita tengok, kadang-kadang Nabi dia suka pakai macam ni kan, yang tu juga dipanggil ridha. Pakaian mana yang duk belah atas dinamakan oleh Nabi sebagai ridha. Kadang-kadang Nabi buka, Nabi selepang macam orang pakai dengan kain ihram, yang tu juga dinamakan sebagai ridha. Kadang-kadang Nabi buka semua, Nabi pakai ke atas, tutup daripada qamisah dia, pakai jubah tutup ke atas, juga dinamakan sebagai ridha. Antara pakaian-pakaian yang Nabi minat pakai. Dan antara pakaian-pakaian yang kalau kita pakai, kita niat untuk mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah Allah Subhanahu wa taala akan bagi ganjaran kepada kita. Tapi dengan atas niat, apa-apa benda pun kita pakai dengan niat kita. Sama juga kepiah-kepiah yang kita pakai ni. Lepas ni kita akan jumpa tentang imamah, sorban Nabi, kepiah Nabi. Sebelum ni pun kita dah biasa jumpa kan, Nabi suka pakai minyak rambut dan sehinggakan penutup kepala dia itulah yang dikatakan oleh ulama bahwasanya itulah dikatakan sebagai kepiah Nabi pakai. Maka kita pakai, kita niat untuk ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dapat pahala free saja, tapi mesti dengan niat. Jangan duk pakai dengan sebab kita nak tunjuk ke orang dah. Kalau kata kita pakai sebab nak tunjuk kita ni alim, kita ni baru balik daripada haji, ataupun kita ni baru balik daripada umrah dan sebagainya, maka
niat tadi dah berubah dan tidak mendapat apa-apa ganjaran. Kalau kata kita niat untuk ikut Nabi Muhammad, insya-Allah Allah Subhanahu wa taala akan anugerahkan dengan ganjaran-ganjaran yang terbaik di sisi dia. Nah, boleh faham. Yang tu dipanggil sebagai rida, yang tutup atas tu, ataupun nak pakai macam tu, ataupun nak pakai bubuh atas kepala tu pun, pakaian-pakaian yang sebelah atas ni dipanggil sebagai rida. Kalau kata orang duk pakai rida, panggil letak atas ni, dengan sebab kita duk tengok kan, kebanyakan kebelakangan ni orang bawa masuk daripada Yaman jenis rida tu. Tu jenis pakaian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekh-syekh daripada Yaman, daripada Mesir dan sebagainya, depa pakai bukan kata saja-saja pakai, tapi adalah untuk nak mengikut bagi sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tak baca, kita tak jumpa benda ni. Tapi kalau kita baca, maka kita akan jumpa. Kadang-kadang tu depa duk kata, duk tengok syekh tu pakai, duk kata tu saja tu dah pakai apa tu, buat nak gabui-gabui apa tu tempat-tempat duduk dia ke apa dan sebagainya. Kadang-kadang dia main pemikiran macam tu, tapi dia tak tahu yang tu bagaimana sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cara pemakaian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang Nabi bawa rida, dan rida dia tu yang dia jadikan tempat dia nak gabui untuk dia nak sujud. Kadang-kadang rida yang Nabi bawa tu, rida itulah Nabi buat tempat sujud dia. Atok elok depan, buat semayang atas tu. Yang tu kita kena faham. Baik, yang tu antara pakaian. Antara dia lagi dipanggil sebagai sirwalun. Sirwal ni kita apa panggil seluar kan? Cuma orang kita lah dia sirwalun seluar kan? Orang belah sini panggil seluar. Lain lah sikit kan, seluar. Yang tu juga antara pakaian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma kalau diingat kata Syekh, dia kata jubah ni butang dia belah depan yang tadi tu kan, yang kita kata terbelah sampai ke bawah. Dia ada lagi satu pakaian, tapi yang ni jarang orang pakai. Yang ni orang tertentu saja yang pakai. Dia panggil jubah juga lah kot kan, wallahu alam, tak ada zaman dulu. Cuma butang kot belah belakang kan. Biasa tengok tak? Dia jenis ikat belah belakang tu. Yang tu hanya orang buat gila tu buat gila. Jenis belah belakang tu, yang tu orang tak pakai. Yang tu kata tu bukan kata pakaian Nabi Muhammad SAW. Yang tu lain sikit, dia special edition punya, dia main. Okey, baik. Kemudian hadis yang seterusnya, hadis yang ke-56. Qala haddatsana Abdullah Muhammad bin Hujjaj qala haddatsana Mu'az bin Hisham qala haddatsani abi an Budayl yani Abi Maisara al-Aqili an Shahr bin Hawshib an Asma' binti Yazid qalat kana qamisa kana ahabbu thiyabu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-qamisa. Masih lagi sama daripada Ummu Salamah. Terlajak naik ni kan. Qala hadatsana Ziyad bin Ayyub bin Baghdadi qala hadatsana Abu Tumaila an Abdul Mu'min bin Khalid an Abdullah bin Buraidah an ummihi an Ummu Salamah qalat kana ahabbu thiyabi ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-qamisa. Pakaian yang paling disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah gamis. Okey, hadis yang seterusnya. قال حدثنا عبد الله محمد بن حجاج قال حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن بديل يعني ابن ميسر العقيلي عن شهر بن الحوشب عن أسماء بنت يزيد قال كان قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رزغي. Sebab apa kita baca sekali dengan dia punya matan ataupun dengan periwayat dia. InsyaAllah akhir daripada hisah kita ni, kita akan keluarkan satu daripada orang panggil sanad, mana yang selalu main lah kan, kita bagi yang tu ada, dan kita dapat daripada syekh kita belah Mesir. Dia ada sanad kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah. Dia biasa selalu juga main biasa kenal tak? Syekh Usama Al-Azhari, muda lagi, tuan muda lagi. Boleh cek tengok kan, buka dalam YouTube ada kot. Dia selalu juga kadang-kadang dia main ke Malaysia. Antara syekh yang muda tetapi telah diiktiraf oleh ulama Al-Azhar. Tuan muda lagi tapi telah diiktiraf
oleh ulama-ulama Al-Azhar dengan ilmu yang dia ada, banyak hadis-hadis yang dia hafal. Dan antara yang kita sempat juga mengaji ingat dia, tapi kena cari jauh lah, kena pi sampai ke Kahirah kadang-kadang tu kena pi sampai ke Iskandariah, sebab kita duduk belah hujung sekali kan. Iskandariah pun duduk hujung sekali, Kahirah pun duduk hujung sekali. Sekali-sekala kalau dia buat daurah kitab, maka kita kena pi untuk nak ambil lah macam ni kan. Ada sanad, insyaAllah kalau kata yang mengaji, yang kita tengok selalu duk bawa kitab dan sebagainya, kita akan bagi pada hujung hisah tu satu sanad daripada menurut Syekh Usama dan Syekh Usama. Okey, baik. Kat mana duk sembang Syekh Usama sangat. Okey, kana kum qamis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila rusghi. Panjang lengan baju gamis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sehingga pergelangan tangannya. Kum qamisi, kum yang ni dipanggil sebagai kum. Tu ada setengah riwayat Nabi pakai kum dia besar kan. Ada setengah riwayat Nabi pakai kum dia kecil, betul-betul dayak, sempit kan. Ni panggil kum. Jadi pergelangan baju Nabi Muhammad SAW hinggalah ke pergelangan tangan dia. Macam inilah yang kita selalu duk pakai tu dipanggil sebagai gamis. Sama dengan baju yang Nabi Muhammad SAW suka pakai. Cuma setengah daripada pendapat daripada Abi Dawud, dia kata ar-rusghi, baca dengan ar-rusghi, sad, bisad, boleh baca dengan sad dan boleh juga baca dengan sin dekat perkataan ar-rusghi itu. Ada sad, ada rusghi. Baik. Okey, antaranya lagi hadis yang ke-58, hadis yang seterusnya. قال حدثنا أبو عمار الحسين بن حريص قال حدثنا أبو النعيم قال حدثنا الزهير عن عروة بن عبد الله بن قشير عن معاوية بن القراء عن أبيه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رحت من مزينة لنبايعه وإن قميصه لمطلق أو قال ذر قميصه قال فأدخلت يدي في جيب قميصه famasistu. Situ boleh baca dua wajah, sini dia bubur dah. Famasastu boleh ataupun famasistul khatama. Aku, Abu Qurrah kata, aku pernah menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan rombongan daripada kabilah Muzainah fi rahtin min Muzainah. Rahtin itu digunakan kepada satu-satu kelompok yang mana yang dikatakan oleh syarah bagi kitab ni, dia kata ashiratul rajulu min ahlihi wa hum madunal asyrah, iaitu lebih kurang 10 daripada golongan Abu Qurrah ni, daripada golongan orang lelaki, dan mereka ni tak kurang daripada 10. Mana kata rahtin ini digunakan bagi 10 orang dan juga ke atas. Depa ni pada satu kisahnya, depa pergi jumpa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam makna depa pergi tu masa Sulh Hudaybiyah, iaitu perjanjian antara Bani Khazraj dan juga Ansar ni. Mereka pergi jumpa dengan Nabi Muhammad, Aus dan Khazraj ni jumpa dengan Nabi Muhammad SAW untuk nak ajak Nabi pergi ke Madinah pada masa tu. Jadi antara yang pergi berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW Abu Qurrah dan juga 10 daripada ahlinya, daripada ahli Muzainah. Dan fi di situ kalau kita tengok daripada sudut lughah bermakna ma'a. Fi di situ ada fi bermakna fi hakiki sendiri, ada bermakna ila, dan ada bermakna ma'a, berserta. Dengan sebab tu dia kata ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi rahtin, iaitu ma'a rahtin. Dengan sebab tu kita dah sebut sangat bahawasanya bahasa Arab ini adalah bahasa yang cukup penting. Banyak kalimah-kalimah yang kita tak tahu. Orang lain ni depa cuba main peranan untuk orang Melayu, tambah-tambah orang Melayu kita ni tak tahu dengan bahasa Arab. Arab sendiri pun bahasa Arab depa kucak-kacak, kucak-kacak pula dah kan. Bahasa Arab depa pun teruk sangat. Kita biasa mengaji dengan depa, kita tahu tata bahasa depa, grammar, nahwu dengan apa tu saraf
dapat dekat orang Indonesia dengan orang Malaysia kita. Orang Arab sendiri pun berterabuk habis, tak reti, tak faham walaupun bahasa mereka. Kita bahasa Malaysia pun kalau kata SPM pun suruh ambil bahasa Malaysia belum tentu lagi boleh dapat A. Duk ambil dekat kaum-kaum Tionghoa juga kadang-kadang kita duk tengok. Arab pun sopau macam tu juga tuan-tuan. Dengan sebab apa? Dengan sebab jarum-jarum halus telah dicucukkan oleh puak-puak orientalis dan puak-puak Yahudi ni. Mereka nak kalau boleh kita ni tak faham dengan bahasa Arab ni. Bila kata kita tak faham dengan bahasa Arab, maka mereka mudah untuk nak memperbodohkan kita. Dengan sebab kitab-kitab alim ulama kita yang tulis semuanya dalam rujukan bahasa Arab. Adalah ni kebetulan ada orang daripada kita Nusantara kita pergi belajar ke bahasa Arab, maka boleh juga nak menterjemahkan. Tapi banyak lagi ilmu-ilmu yang datangnya dalam bentuk dalam bahasa Arab. Kepentingan bahasa Arab kepada kita ni memang sepatutnya kalau boleh menjadikan bahasa utama kita tambah-tambah di Malaysia ni sebagai bahasa Arab. Tapi kita tak rasa kepentingan tu. Kita tak tengok golongan lain. Mereka semua ada bahasa mereka untuk dijadikan bahasa rahsia antara mereka dengan kita. Cina, mereka ada bahasa mereka sendiri. Mereka sembang cincin-cincin, kita tak faham apa dah. Mereka duk kutuk kita kan, nak jual mahal pada kita kan, kita pun dah tak faham apa dah. India sama mereka. Kalau cakap sama mereka geleng-geleng sikit, kita tak boleh apa langsung. Kalau kita boleh sama kita cakap bahasa Arab, yang tu adalah menjadi salah satu kelebihan yang ada. Tapi macam tu lah, kita dah rasa berat sangat bahasa Arab, berat sangat, payah nak menghafal bahasa Arab. Dengan sebab apa? Dengan sebab ada dah golongan-golongan yang duk tekan kat kita, duk letak dalam pemikiran kita bahasa Arab adalah bahasa yang payah nak mengaji. Kan? Dengan sebab tu kadang-kadang kita rasa bahasa Arab ni tak penting sangatlah, tak apalah kan. Nanti mereka kata aku masuk syurga, nanti Allah SWT tanya ke bahasa Arab, memang automatik boleh cakap bahasa Arab dah. Mereka duk fikir macam tu kan. Jadi kalau kita boleh di atas muka bumi ni, banyak lagi benda khazanah-khazanah yang ulama-ulama kita tulis, kita boleh korek daripada bahasa Arab. Cerita pasal bahasa Arab ni, teringat satu kisah. Dua orang sahabat yang cukup baik, mereka ni Pak Mat dengan Pak Ma'e. Nah, rapat tak rapat mereka, kalau kata lepas pada kuliah ni saya pergi duk minum kat kedai kios tu, mereka dua orang sembang punya rapat dua orang ni kan. Pi mana pun mereka dua daripada kecil lagi duk main guli 7 guli sekali, duk main gasi, hang pangkau aku pangkau hang, daripada kecil lagi. Dan bila kata besar saja, mereka dua-dua buat keputusan pi daftar sama-sama haji, nak pi ke Mekah sama-sama. Dengan sebab apa? Dengan sebab dua-dua rapat. Jadi kalau boleh mereka kata, weh, Pak Mat yang kata tadi dekat Pak Mat ni, dia kata, Mat weh, aku teringin nak pergi Mekah tahun ni. Baik, Mat kata aku pun teringin, kita sama-sama orang Islam ni memang nak kena pergi Mekah kan. Jadi dia kata kita sama-sama lah pergi daftar kat tamu haji. Yang Pak Mat dengan Pak Ma'il ni, mereka pun pergi daftar sama-sama. Alhamdulillah 2-3 tahun lepas daripada tu naik nama mereka. Hari ni tak boleh lah nak daftar, boleh dapat ni zaman dulu nah tuan-tuan kan. Jadi bila kata dua-dua orang ni dah boleh pergi ke Mekah ni, seronok dua-dua buat kenduri, panggil orang semua kawasan-kawasan ni. Kalau kata kat Shah Bandar ni, seluruh kawasan Shah Bandar panggil, nak boleh pergi sama-sama. Buat kenduri pun sekali punya rapat dua-dua ni, pergi ke Mekah. Ni nak kata pentingnya bahasa Arab ni. Bila kata pergi ke Mekah ni, dah buat selesai dengan apa tu mereka punya rukun-rukun haji dan sebagainya, maka yang Pak Mat tadi ni dia bagi satu daripada idea dia. Dia kata dekat Pak Ma'il, dia kata takkanlah kita main sini kita tak beli apa langsung. Dia kata kurang-kurangnya bawa balik buah tamar dan buah apa tu kurma. Dia kata dekat sahabat dia tadi, yang Pak Ma'il beritahu kat Pak Mat tadi ni. Yang Pak Mat pun dia kata betul juga. Dia kata aku setuju, tapi macam mana kita nak pergi? Dia kata hang jangan duk risau lah ni. Dia kata orang Arab ni, mereka kadang-kadang boleh bahasa Melayu dan juga boleh juga dengan bahasa apa tu orang putih. Kita boleh Zat. Mereka pun pipi duk semang-semang boleh sebiji kereta. Naik pergi sebiji kereta dua-dua orang, Pak Mat dengan Pak Ma'il ni. Bila kata naik saja kereta tu, minyak mereka tak bubuh. Yang Pak Ma'il ni seorang ni, dia kata
tak apalah mak duit kan. Minyak jangan duk risau. Dia kata kita ni duduk dekat negara pengeluar minyak. Minyak dekat sini murah, tak naik lagi 2 kupang. Dia kata tempat kita saja baru naik 2 kupang. Dia bagi tahu. Sini dia kata tak apa, minyak murah lagi, jom kita pi. Kan, sagi ada lah dekat tempat depan-depan tu sikit, ada lah stesen minyak, kita pupuh lah. Minyak tak apa lah ni, dia kata minyak tak mahal kot ni. Naik pi 2 orang. Naik tu dia duk ingat, kata style macam Malaysia, setiap tempat tu ada dengan pam minyak. Naik boleh 20-30 km mampu kereta. Bila kata mampu kereta tu, dua-dua ni duk pakat bertegang kan. Yang Pak Mat pergi duk kata dekat Pak Mat, yang Pak Mat duk pergi kata dekat Pak Mat, hang lah tadi punca. Aku kata dah, yang Pak Mat ni kata aku dah bagi tahu dah kat hang tadi, aku suruh pun minyak daripada awal ni. Lah ni aku nak hampir keluar, hampir tunggu tengok siapa hak boleh mai tolong kita. Aku tak pandai bahasa Arab. Aku tak kira lah, yang kawan ni kata aku tak kira lah ni, aku nak hampir panggil dia ni, siapa-siapa yang pandai tahan dia, suruh tolong main kita. Kawan ni kata punggah lah, aku dah tak pandai bahasa Arab. Pak Mat ni kata tak apa lah, keluar pergi. Dia pun keluar pergi duduk daripada teksi Arab lalu main. Teksi Arab lalu main tak apa lah kan. Dia pun tahan ni. Arab pun berhenti tengok orang Malaysia kita mesti ada dalam masalah, kereta tak jalan. Hak kata tadi bahasa Arab penting ni tadi tuan-tuan kan. Dia pun turun-turun, dia kata aku nak bagi tahu macam mana, tak apa lah. Dia kata mai sat Arab, dia kuih mai sat. Hak Arab ni faham lah panggil aku tu kan. Takkan suruh pi macam tu. Yang tu kita kena faham juga lah. Basic, benda basic, panggil yang tu panggil dia mai. Arab pun mai kat dia. Mai dia duk fikir aku nak bagi tahu macam mana. Dia pun buka bonet depan, pipi tunjuk ke Arab. Dia kata inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Injin mati, dia duk ingat yang tu lah. Bila kata mati, dia kata inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Cerdik dia dah Pak Mat ni. Tak apa lah, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Hak yang Arab tadi pun dia pun faham lah kot, dan sikit-sikit tak apa. Dia bawa pula kursi pergi kat belakang. Dia kata weh Mat, anda nak kita buka kok minyak kan. Buka tempat nak buka minyak tu. Yang kawan ni pun main tengok Arab ni, dia kata sadaqallahul azim, minyak habis. Hak yang tadi yang orang kata apa, hak yang Arab tadi pun dia faham lah kot. Dia ambil, dia kata jom ikut dia pi bubuh minyak, buat balik mai tuang pi. Bila kata tuang saja penuh minyak tu, boleh jalan balik. Hak yang kawan yang tadi duduk dalam kereta tadi tu punya duk seronok, tak boleh kata apa dah. Dia kata ish, senyap terus sampai pergi beli kurma, balik ke Mekah balik kan. Bila kata balik ke Mekah tu, dia duk hinyak bawah tu Pak Mat tadi tu. Pak Mat naik dah bilik. Yang Pak Mat tadi dia turun, dia kata antara alamat kiamat hari ni yang aku jumpa betul-betul hari ni, dia kata Pak Mat boleh cakap bahasa Arab. Pak Mat boleh cakap bahasa Arab. Alamat nak kiamat terus dia bagi tahu kat member-member yang bawah ni. Yang member-member bawah ni duk dengar tu, dia kata sebab dia kata cerita habis kami ni nak beli barang dan sebagainya. Dia kata tadi kemudian minyak apa ni, tiba-tiba Pak Mat Allah SWT bagi kelebihan dia boleh cakap bahasa Arab. Aku rasa nak kiamat dah ni. Dengar tu bini dia lalu dengar, betul ke suami aku? Jenis orang perempuan ni kan, duk kata orang perempuan. Dia pun seronok, dia naik tu jalan, naik atas jumpa dengan suami dia Pak Mat tadi. Dia kata abang dia kata tadi depa duk reyuh kat bawah, depa kata abang boleh cakap bahasa Arab. Orang lelaki kan, dia dah dia sikit. Tuan-tuan biasa jumpa kan, tak tahu dia buat relax, buat maintain. Depa duk cerita kata abang tu betul-betul pandai bercakap bahasa Arab tadi, sampai boleh pergi beli kurma patah balik kan. Dia kata tu aku malah nak beritahu kat orang. Dia kata lama dah benda ni sebenarnya kan, aku boleh dulu lagi. Jenis orang ada dah jenis tu ramai dah kan, kadang-kadang tu bila kata dia bagi tahu, dia kata macam ni abang tadi sebelum nak naik, dia kata ada kat bawah tu depa duk jual kurma. Dia kata jumpa dengan kurma bawah tu, dia jual 5 Arab, dia tak 5, dia kata 5 rial. Cik duk minta 4 rial, dia tak bagi. Sebab cik tak boleh cakap bahasa Arab. Abang boleh bahasa Arab, turun Ustaz, tolong Ustaz. Yang kawan tadi ni, dia mula gelabah Pak dia duk ingat macam mana mai dia dekat dia usalli fardhu zuhri arba'a raka'atin 4 ringgit. Dia kata 4 rakaat turun jumpa dia pergi ketuk meja Arab 4. Yang Arab kata khus, ambil
ambil bawa balik. Oh, seronok kan. Arba'ah rakaat, arba'ah, dia kata 4, khuz ambil. Oi, bini dia lagi seronok ni, kembang. Kuih lama kuih kembang jalan ni. Naik pula seorang lagi member dia. Dia kata, "Weh, tadi bini hang beli RM4." Dia kata, "Hang tolong aku Ustaz, beli bayi dapat RM3 kan, mana tahu." Kadang-kadang Arab ni depa suka menipu juga, bukan boleh kira sangat kan. Antara habis 3 lah, 3. Usolli fardu maghribi salasa. Dia kata jumpa dah. Salasa rakaatin, duk ngapai salasa rakaatin, turun tepuk meja salasa. Yang Arab kata, "Ambil, khuz." Ambil pergi balik. Oh, dapat seronok. Yang Arab dia ingat dia boleh cakap bahasa Arab kan. Oh, kawan ni lagi bangga lah kan. Naik atas tu kira duk seronok kat atas tu. Main naik yang tadi rapat tadi tu kan. Seorang lagi yang kawan dia tadi tu rapat dengan dia tu, naik-naik dia kata, "Hang tak ada dah orang yang paling rapat dengan aku tadi. Mereka kata hang boleh dapat murah kan. Aku duk rasa," dia kata, "orang Arab ni daripada dulu lagi kaki penipu lah," dia kata. "Aku duk dengar orang cerita lama dah balik Malaysia tu." Mereka kata kadang-kadang tu hang boleh minta sampai rendah tu. Yang kata RM5 hang boleh dapat RM2. Hampir minta Ustaz kat aku boleh dapat RM2. Hang ni memang hebat lah, dia kata. Hak kawan ni duk teringat 2 tu. Usalli fardhu subhi rak'atain 2 kan. Rak'atain. Tak apa, aku tolong hang. Rak'atain. Dia pergi turun pergi tepuk meja Arab. Aku nak rak'atain. Yang kawan ni buat keluar selipar ni rak'atain. Rakaat 2 rakaat. Bodoh. Dia tak cakap macam tu lah kan. Tuan-tuan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, benda tu antara orang nak kata penting dia. Nak selit sikit ya no. Penting dia bahasa Arab, tuan-tuan kan. Kalau kata ada bahasa Arab basic, tuan-tuan, banyak yang boleh kita dapat daripada kalau kita boleh pergi ke negara Timur Tengah tu, kalau boleh bahasa Arab, memang banyak yang boleh kita nak ambil manfaat daripada mereka. Tambah-tambahan kitab-kitab yang balik ni, yang banyak keluar dia ulama-ulama dulu tulis dalam bahasa Arab. Kalau kita boleh, maka benda tu alhamdulillah kita boleh gunakan untuk diri kita. Baik, yang ni jadi dekat mana dah? Pada masa itu sambung balik hadis ni. Lah ni hadis ni nak berhenti dah. Jangan duk keluar sangat, nak berhenti dah. Aku pergi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan rombongan daripada kabilah Muzainah bagi menyatakan baiat kepadanya. Pada masa itu baju gamis beliau terbuka, atau mungkin maksudnya butang baju gamis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbuka. Yang ni aqala zira qamisuhu, baju Nabi Muhammad SAW terbuka sikit kan, terbuka sikit. Dengan sebab setengah daripada mufassir dia kata hadis ni menunjukkan bahawa masa tu masih musim panas, jadi Nabi buka sikit butang dia. Dengan sebab tu jangan duk pelik sangat. Kadang-kadang belah Arab dia pelik kan. Kadang-kadang kita pakai penuh pun tak boleh, buka pun tak boleh. Mereka jenis macam tu, kira ada kondem orang. Ada juga jenis perangai suka kondem orang ni kan. Jadi Nabi Muhammad SAW dia buka dengan sebab mungkin pada masa tu setengah ulama kata panas. Kemudian aku memasukkan tanganku ke dalam baju beliau dan menyentuh tanda kenabiannya. Yang ni yang sebelum ni kita dah baca. Ada satu hadis yang mana yang Nabi Muhammad SAW sebut pasal khatamun nubuwah. Ada khataman, cop yang menyatakan bahawa Nabi itu adalah sebagai Rasul. Jadi Abu Hurairah ni dia mai kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW banyak daripada kisah-kisah yang kita baca, Nabi Muhammad dia tahu kan, dia ada kelebihan yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi. Dia tahu apa yang orang tu nak daripada diri dia. Kadang-kadang sahabat mai tak dan lagi nak tanya, dia dah bagi tahu. Kadang-kadang sahabat mai dia tanya dulu kepada sahabat apa yang sahabat nak tanya. Banyak kelebihan yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi. Antara dia yang kita baca sebelum ni, ada hadis sahabat Nabi mai jumpa nak sentuh, iaitu Salman Al-Farisi. Dan dia nak tahu Nabi ni betul ke Nabi ataupun Nabi yang palsu. Nabi tak cakap banyak, Nabi bagi dia pegang tanda daripada khataman nubuwah, iaitu tanda kelahiran yang ada bagi setiap Nabi yang mana yang telah diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma special Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanda kenabian dia duduk dekat belakang.
betul-betul berkebetulan dengan dia punya hati dia, duduk belah belakang, belah kiri. Yang tu kita dah tengok dah sebelum ni kan. Cuma kalau nabi-nabi lain, kalau kita tengok daripada kitab-kitab, dia tulis nabi-nabi lain semua duduk dekat atas ibu jari dia. Tanda kenabian, menunjukkan bahawa mereka ni adalah nabi utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tu boleh balik tengok balik. Mudah-mudahan hadis pada hari ini kita tahu bagaimana dengan pakaian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah kita akan jumpa lagi pada hisah yang akan datang. Kita akan tengok tentang bagaimana pakaian-pakaian yang dinamakan oleh Nabi. Nabi dia pakai apa pun dia akan namakan satu-satu pakaian dia tu. Macam kita hari ni, Proton hak baru apa? Perodua Asia. Proton nampak sangat tak ambil ni, tahu sangat pasal kereta ni, dunia cik. Okey, baik nah. Insya-Allah lepas ni insya-Allah kita akan jumpa lagi, kemudian kita akan sambung, kita akan tengok lagi pakaian-pakaian yang mana yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka pakai, dan doa-doa ketika mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pakai baju ni. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ij'alna jam'ana hadzal jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma shalli al-islam wa 'izzal muslimin wa ansuril mujahidin fi kulli makan wa fi kulli zaman. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.